Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Khabar Cikgu, Ustaz, sihat? alhamdulillah sehat, cikgu. Macam inilah PKP ni duduk rumah kita ni. Itulah sekarang ni itulah saja jalan untuk kita mengadakan apa ni, membuat perhubungan malam ni lah. Ya, ya untuk Okey ni. Ustaz, Ya, ya. di sini saya ingin nak menyatakan bahawa saya ingin membuat satu bimbingan bagi Ustaz lah tentang semana yang kita tahu iaitu pihak KPM telah pun meminta pihak sekolah untuk melaksanakan PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah secara atas talian. Ustaz tahu Betul, tu kan? betul. Betul, Ya, betul, cikgu. kita dah tahu maklum tu. Jadi sebenarnya kita pun telah pun bersemuka seketika selama saya kata sampai sebulan dan kita dah sambung dalam PDPR. Okey, apa yang saya tahu, apa yang saya dapat ketahui ialah bukan sekolah kita dah, semua sekolah menghadapi masalah yang sama iaitu tentang kehadiran murid semasa PDPR ni di atas talian. Ya, ya, Okey. betul. Okey, saya nak tahulah Ustaz tentang perjalanan PDPR kita. Berapakah peratus kita anggarkan untuk murid-murid yang dapat mengikuti PDPR di atas talian? Okey, cikgu, betul lah cikgu. Apa yang dihadapi oleh kita kat di sekolah ni pun bukan yang kita sahaja, tapi dia melibatkan sekolah-sekolah yang lain sama saja dia punya situasi, iaitu berkaitan dengan kehadiran. PDPR tu ialah tetap juga berjalan, tetapi kehadiran murid itu. Untuk pengetahuan cikgu, untuk sekolah kita, kehadiran murid sepanjang PDPR dilaksanakan adalah 80%. Murid-murid telah mengikuti PDPR dan kita ada baki dalam 20% yang tidak mengikuti PDPR yang telah dilaksanakan oleh guru-guru kita. Itu walaupun kita kata agak ada 20% itu pun perlu kita atasi juga, cikgu. Ya, ya. Kita tak boleh tinggalkan 100 tu. Boleh Betul, Ustaz betul. nyatakan apa masalahnya yang 20% tu yang tidak dapat mengikuti PDPR kita? Dia banyak faktor lah, cikgu. Terutama macam sekolah kita ni, sekolah murid-murid orang asli ni kan. Ya. Satu dari segi penggunaan peranti pun sama, dari segi kemampuan ibu bapa untuk menyediakan internet di rumah dan juga peranti kepada anak-anak mereka. Di samping itu mereka ada peranti, tetapi ada satu saja, sedangkan anak yang terlibat dengan PDPR tu ramai. Jadi untuk mereka menggunakan peranti tersebut, mereka terpaksa bergila-gila. Pun juga ada yang terjadi begitu, cikgu. Antaranya begitulah. Dan juga ibu bapa yang bekerja, terpaksa mereka bekerja sebab mereka bekerja sendiri, pergi kebun dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka bawa telefon. Jadi di Ya. rumah tak ada peranti tu tak ada di rumah. Yang itu pun antara juga yang menyebabkan segelintir murid kita tak dapat mengikuti PDPR semasa PKP ni, cikgu. Ya. Kalau kita ikutkan nama PDPR ni memang masalah juga bagi kita Ustaz ya, untuk Ya, ya, kita ya. menangani pembelajaran anak-anak murid kita ni lah. Betul. Berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka. Betul. Okey, macam mana pun kita kena hadapi juga masalah ni, kita kena pantau jugalah apa yang berlaku. Jadi seterusnya saya nak tahu lah Ustaz, boleh tak saya tahu apakah strategi Ustaz dalam menangani masalah yang telah nyatakan tadi? Itulah setelah kita lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang tidak dapat mengikuti PDPR ni. Mungkin ada beberapa perkara yang mungkin yang kita rasa lah memang kita boleh bantu mereka. Pertamanya kita bekerjasama dengan PIBG dan juga komuniti. Kita menggunakan saluran PIBG di samping kita bersama juga pengurusi MPKK kampung. Kita boleh menyatakan kepada mereka, minta bantuan mereka untuk sama-sama menyelesaikan masalah murid-murid ataupun keluarga yang didapati anak-anak mereka tidak mengikuti PDPR sepanjang PKP ini. Itu salah satu daripadanya lah. Yang keduanya, kita bagi motivasi lah kepada murid-murid ni, iaitu kepada murid-murid yang telah dapat menghadiri 85%
dalam tempoh PKP ini, mengikuti PDPR dalam tempoh PKP ini, bila setelah sekolah dibuka semula nanti, kita akan beri ganjaran lah. Mungkin tak banyak lah, sedikit, tetapi itu sebagai satu motivasi kepada mereka. Kita raikan, kita hargai usaha mereka, usaha mak bapak mereka untuk memastikan anak-anak mereka terlibat dengan PDPR sepanjang PKP tu, cikgu. Itu yang ada dua perkara lah. Di samping tu, cikgu, kita macam yang kita maklum tadi kan, kita dah sebut bahawa antaranya ialah masalah yang berlaku, mereka tak ada peranti. Mereka tak ada internet. Itu masalah juga, sebab mereka ada yang tidak mampu nak membeli ataupun menyediakan, keluarga mereka tidak mampu kan. Jadi kita akan bantu mereka dengan mendaftarkan mereka, sebab sekarang ni kita ada promosi ataupun kita dapati memang syarikat telekomunikasi dia mempromosikan jaringan prihatin. Ini kerajaan lah. Kerajaan telah bantu kita begitu. Maka kita bantu untuk memberikan maklumat dan juga bantu mereka jika mereka tidak mampu untuk mendaftar, kita bantu mereka untuk mereka dapat memperolehi talian internet dan juga peranti, cikgu. Okey. Dan satu lagi yang terakhir lah, yang saya rasa agak penting, memang sangat penting, iaitu pemahaman ibu bapa. Ibu bapa kita perlu fahamkan bahawa anak-anak mereka mesti memastikan bahawa anak-anak mereka terlibat dengan PDPR. Apa kepentingannya? Sebab berlakunya PDPR itu, maka barulah ada penilaian PBD yang boleh guru menilai anak-anak mereka hasil dari dengan melihat hasil kerja anak-anak mereka sepanjang PDPR itu berlangsung, cikgu. Ya. Okey. Saya tengok langkah-langkah yang telah tadi yang Ustaz telah senaraikan tadi, insya-Allah mampu untuk kita membawa anak lebih ramai lagi murid-murid untuk mengikuti PDPR atas talian Ustaz ya. Ya, kita harap begitu. Satu lagi saya nak tahulah, seandainya murid kita ni sebenarnya kalau kita memang guru-guru kita ada menjalankan PDPR secara Google Meet kan, tapi kita tahu masalah yang disenaraikan tadi hanya lebih kurang separuh daripada murid kita yang dapat mengikuti. Bagaimana yang selebihnya tu Ustaz? Kita apa kita nak buat? Ya, betul, cikgu. Sebab itu kita galakkan untuk guru-guru melaksanakan PDPR ini dalam dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Sebab dia ada kelebihan, cikgu. Google Meet ini kita boleh record. Sesi pembelajaran itu kita boleh record kepada murid-murid yang tidak dapat mengikuti atas sebab-sebab yang tadi kita sebutkanlah. Mereka boleh mengikuti kaedah ataupun melihat semula PDPR tersebut melalui rakaman. Itu satulah, melalui rakaman. Iaitu mereka akan melihat ataupun menonton semula PDPR tersebut pada waktu lain, malam ke dan sebagainya, pada hari yang lain. Yang keduanya iaitu kita boleh menggunakan cara offline. Yang tadi Google Meet tu online lah. Kita boleh gunakan secara offline, iaitu segala maklumat berkaitan dengan PDPR dan juga aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh murid-murid itu boleh disampaikan menggunakan WhatsApp. Dan itu rasanya lebih ataupun dapat membantulah daripada murid tadi langsung tidak dapat terlibat dengan PDPR. Ya, cikgu. Okey, itu satu kita nanti Ustaz ya untuk pihak sekolah untuk melaksanakanlah, menangani dan mengatasi masalah yang timbul setakat ini. Okey Ustaz, saya rasa saya ingin apa yang telah Ustaz nyatakan tadi mungkin kita akan lihat selepas pembukaan sekolah nanti, di mana PDPR masih lagi diteruskan. Jadi kita akan nampak bagaimana impact dia dan kita akan lihat semula, dan mungkin kita akan buat bimbingan kedua untuk melihat adakah dapat mengatasi masalah kita yang insya-Allah. Ya, betul cikgu. Ya, itu sangat diperlukanlah cikgu ya. Okey. Saya mengharapkan Ustaz dapat meneruskan itu, dapat menjalankan PDPR yang telah kita rancang dan kita kaedah kita lagi rancang hari inilah. Insya-Allah
Okey Ustaz, rasanya setakat ini saja untuk kita punya perbincangan kita hari ini. Ya, cikgu. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita boleh bincang lagi di akan datang Ustaz ya. InsyaAllah cikgu, insyaAllah. Okey cikgu. Okey, terima kasih Ustaz sebab saya Sama-sama. untuk kita memajukan anak-anak muda kita dulu lah untuk Betul cikgu. Betul cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.